yang digunakan cermin depan adalah 70%. Okey, sisi pemandu sebelah kiri yang digunakan 50%. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solehatun bersama anda selama 1 jam dalam 999, program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Esok 16 September 2020, kita menyambut Hari Malaysia. Ayuh bangkitkan semangat cintakan negara. Malaysia prihatin. Saudara, demi membantera salah laku di jalan raya, polis melancarkan sebuah operasi yang dinamakan Op Ambang Merdeka baru-baru ini. Wartawan Sanjizar Ayin dan Haziq Hamid menyertai operasi ini yang dijalankan di 2 buah lokasi, satu di Alor Star Kedah dan satu lagi di Petaling Jaya Selangor. Laporan mereka membuka tirai 999 minggu ini. Jam 8 malam 30 Ogos. Taklimat khas Ops Malam Ambang Merdeka di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star, Kedah Darul Aman. Operasi bersepadu ini menggabungkan pegawai dan anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Kedah dan IPD Kota Star, Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Kedah dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Kedah. Operasi mensasarkan pelbagai kesalahan trafik serta memandu kenderaan di bawah pengaruh dadah. Jam 9 malam, operasi bermula di sekitar kawasan dataran bandar Alor Star. Ada lampu brek ketiga tak nyala. Pelbagai kesalahan trafik dikesan, antaranya lampu brek ketiga tidak berfungsi, mengubah suai nombor plet kenderaan, tiada lesen memandu dan melanggar lampu isyarat. Jalan Putra Alor Star. Di sini beberapa kenderaan bercermin gelap dikesan JPJ. Kesemuanya dikenakan tindakan notis saman kerana menggunakan cermin gelap yang tidak mengikut spesifikasi ditetapkan. Okey bang, kesalahan abang ni adalah kita buat pemeriksaan yang digunakan cermin depan adalah 70%. Okey, sisi pemandu sebelah kiri yang digunakan 50%. Jadi hasil pemeriksaan kita buat cermin sisi kiri abang sebelah kiri dan sebelah kanan sebanyak 70%, 7.0%. Mana kata memang tak dibenarkan lah, kita akan keluar lagi saman lah untuk abang bayar compound. Beberapa penunggang dan pembonceng motosikal turut ditahan. Mereka dikenakan ujian saringan air kencing. Hasilnya, ada yang dikesan positif dadah jenis metafetamin atau syabu. Di dalam operasi bersepadu ini, selain pelbagai kesalahan trafik, malah ada beberapa individu yang membonceng motosikal di bawah pengaruh dadah. Macam mana yang bermula dalam mula menagih ni? Ya, tengok kawan-kawan saya hisap, saya kata nak cuba. Nak cuba. Sepanjang operasi, 28 penunggang termasuk pembonceng motosikal dikenakan ujian saringan air kencing. Hasil ujian yang dijalankan AADK, 12 daripadanya didapati positif dadah. Kesemua yang ditahan akan didakwa mengikut Seksyen 31 Akta Penagih Dadah 1983. Mana yang ambil seorang-seorang ke bersama kawan-kawan? Terasa dalam rokok benda ni. Dimasukkan dalam rokok. Ya. Siapa yang masuk dalam rokok? Tak tahu. Tak tahu. Tapi isap rokok tu Ya. dia rasa Apa yang rasa? Khayalan. Tak boleh kawal diri. Rasa untung tak waktu ambil tu, atau rasa menyesal? Menyesal.
Besar. Sangat-sangat besar. Di samping itu, kejayaan pada malam ini adalah di mana kita telah mengeluarkan 110 saman yang melibatkan pelbagai kesalahan trafik. Terutamanya kesalahan dari segi nombor pelik kenderaan itu sendiri, dan juga kita juga berjaya bersama dengan AADK menangkap lebih kurang 10 penagih yang diuringkan secara positif. Laporan Sanizar Ayin 999. Di Selangor, operasi sama turut dijalankan Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya dengan kerjasama Agensi Anti Darah Kebangsaan AADK dengan kekuatan seramai 285 pegawai serta anggota. Kita tumpukan kepada target-target narkotik kita, satu. Target-target jenayah jalanan kita yang selama ini kita dah kumpul maklumat dan sebagainya. Buat masa sekarang ni pun kita dah tangkap 3 orang untuk maklumat. Juga target-target kongsi-kongsi gelap yang kita dah bina orang kata intel awal, dan juga dari segi pematuhan PKPP. Jadi kita tengoklah mana-mana premis-premis yang masih buka lagi lepas pukul 12 malam, kita akan pergi buat pemeriksaan. Juga tidak ketinggalan kepada pemandu-pemandu mabuk ataupun pemandu-pemandu yang memandu di bawah influence alkohol. Bermula jam 9 malam, operasi bersepadu pencegahan jenayah sempena Hari Kebangsaan yang ke-63 dilaksanakan di seluruh daerah Petaling Jaya. Dalam operasi ini, polis trafik menahan 4 lelaki warga tempatan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu di bawah pengaruh alkohol. Bagi kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 pula, 49 ditahan. 22 daripadanya diserahkan kepada pihak AADK untuk tindakan lanjut. Selain itu, 69 lagi ditahan dan dikenakan kompaun RM1,000 kerana kesalahan melanggar arahan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Operasi tamat jam 4 pagi. Seorang lelaki berusia 49 tahun ditahan polis lepas disyaki membunuh ayah kandungnya sendiri. Kejadian dipercayai berlaku di Ipoh, Perak. Laporannya dalam rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Warga Emas berusia 75 tahun maut dibunuh anaknya yang dipercayai mengalami masalah mental di rumah mereka di Kampung Rapat, Ipoh, 12 September lalu. Punca kejadian dipercayai kerana bergaduh. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Ipoh, Superintendent Muhammad Nordin Abdullah, mangsa ditemui terbaring di ruang tamu dalam keadaan cedera di muka, leher dan kepala. Suspek tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Lelaki warga Bangladesh maut selepas terjatuh ke dalam kolam kumbahan minyak panas ketika sedang melakukan kerja-kerja pemasangan paip bomba di sebuah kilang ladang sawit di Jasin 13 September lalu. Ketua Polis Daerah Jasin, Deputy Superintendent Miss Pani Hamdan berkata, siasatan mendapati mangsa terjatuh dari bumbung ke dalam kolam yang berketinggian 4.5 meter. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Dua rumah teres 2 tingkat di Taman Lintang Air Hitam Pulau Pinang hampir musnah akibat kebakaran 10 September lalu.
Balai Bomba dan Penyelamat Api Terbong terima panggilan kebakaran melibatkan api rumah teres 2 tingkat di Taman Pokok Saga pada jam 2.11 pagi sampai di lokasi pada jam 2.19 pagi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang bergegas ke tempat kejadian berjaya mengawal kebakaran kurang daripada 1 jam. Bagaimanapun seorang wanita berumur lingkungan 50-an terkorban. Dia dipercayai tinggal berseorangan dan gagal menyelamatkan diri. Kita berjumpai keadaan mangsa adalah dalam keadaan cuba untuk melepaskan diri daripada rumah kerana pintu berkunci. So kita dapati memang terdapat pintu grill yang menghalang mangsa melepaskan diri daripada rumah tersebut dan mangsa hangus terbakar. Kebakaran turut memusnahkan sebuah kereta dan sebuah motosikal. Mayat mangsa yang rentung dihantar ke Hospital Pulau Pinang HPP bagi tindakan lanjut. Punca kejadian masih disiasat. Kejap. Demi Allah tak ada. Demi Allah tak ada. Sabar, tenang. Bapa budak buat pintu. Takut ke? Takut ke? Goyanglah boleh kan? Takut ke? "999" pernah melaporkan kes mencuri arus elektrik di perumahan setinggan yang sememangnya tidak dibekalkan sebarang tenaga elektrik kerana didirikan secara haram. Namun, perbuatan tidak bertanggungjawab ini turut dilakukan industri berskala besar dan berlesen demi mengurangkan kos operasi mereka. Wartawan Halim Din menyertai operasi untuk memantau perbuatan mengusik meter elektrik yang dijalankan di Kota Kinabalu dan Keningau, Sabah. Saksikan laporannya. Sasaran operasi ialah premis komersial yang disyaki melakukan kegiatan penggunaan elektrik secara curang. 35 anggota terbabit dalam operasi bersepadu yang dijalankan Suruhanjaya Tenaga ST dan Sabah Electric City Sendirian Berhad SESB. Operasi diketuai Timbalan Pengarah Perancangan dan Penyelarasan Penguatkuasaan Suruhanjaya Tenaga Ahmad Tazmin Muhammad Nordin. Jam 2 petang, pasukan operasi tiba di kawasan sasaran. Sebuah syarikat sejuk beku yang juga merupakan kilang memproses berbola ikan di Inanam, Kota Kinabalu diperiksa. Pemeriksaan awal pada meter mendapati ianya di dalam keadaan normal. Bagaimanapun, jumlah penggunaan tenaga yang rendah seperti direkodkan mencurigakan. Kuantiti penggunaan tenaga yang rendah dilihat tidak sepadan dengan operasi kegiatan perniagaan yang dijalankan. Pemilik premis dipercayai telah mengemas kini semula sistem bacaan meter kepada keadaan normal melalui komputer sebaik sahaja menyedari kehadiran pihak berkuasa. Hasil pemeriksaan lanjut kemudiannya mendapati pemilik premis telah melakukan pengusikan pada pepasangan meter. Perbuatan ini menyebabkan meter gagal merekodkan bacaan dengan sempurna. Suruhanjaya Tenaga telah masuk ke premis dan membuat pemeriksaan. Pada ketika itu, meter tidak normal, kemudian menjadi normal. Okay. Daripada pemeriksaan kami mendapati bahawa ada fasa, 2 fasa yang tidak dialirkan ke meter dan dikawal oleh satu switch untuk mengelakkan pembacaan sebenar kepada meter. Dia ada di luar beli barang gitu. Kita punya technician sendiri tidak ada. Tidak. Jadi kalau ada perosakan di sini kita panggil kontraktor. Mana kita ada banyak kontak lah, mana itu wiring kabel lah, itu nombor soket lah itu. Dilaporkan ini merupakan kes berulang premis ini melakukan kegiatan penggunaan elektrik secara curang. Jam 11 pagi hari berikutnya, pasukan operasi bergerak ke sebuah kilang papan di Keningau. Pemeriksaan awal mendapati meter bacaan tenaga di dalam keadaan tidak normal. Ketika ditemui pihak berkuasa, pemilik kilang ini berpura-pura tidak mengetahui tentang kesalahan yang dilakukan.
Bagaimanapun, pemeriksaan selanjutnya tiba-tiba mendapati meter telah berada di dalam keadaan normal. Dipercayai premis ini turut menggunakan taktik yang sama dengan mengembalikan meter bacaan tenaga kepada keadaan normal melalui komputer apabila kehadiran pihak berkuasa disedari mereka. Kami mengesyaki bahawa terdapat pengusikan kerana terdapat kawalan atau remote yang digunakan untuk membawa arus menjadi terhenti ke meter, dan kami akan mengadakan satu pemeriksaan lanjut untuk mendapatkan barangan tersebut untuk membuktikan kesalahan berlaku di bawah Seksyen 37(3) Akta Bekalan Elektrik. Tindakan cekap pihak berkuasa berjaya menemui kabel yang tertanam di dalam tanah. Kabel ini dipercayai dihubungkan daripada pepasangan meter di luar kilang kepada sistem komputer di dalam kilang. Terletak di kawasan tanah tinggi dan dikelilingi pemandangan Bukit Bukau yang indah. Ini adalah industri yang berskala besar, premis industri yang berskala besar. Dan kedudukannya agak terkedalam sedikit dari pusat bandar Keningau. Dan sudah pasti dipercayai industri besar seperti ini tentunya juga menjana pendapatan yang besar juga. Sama ada demi keuntungan berlipat ganda atau cuba mengurangkan kos operasi sebanyak mungkin, mereka sanggup melakukan kegiatan tidak bertanggungjawab ini walaupun perlu melanggar undang-undang. Modus operandi sama turut dikesan di sebuah bengkel membaiki kenderaan di Kampung Muhibah, Jalan Kimanis, Keningau. Ini meter lama yang asal, yang macam saya tadi lego. So yang ini yang meter baru lah. Meter baru ni kita semua kita letak seal lah. Terminal kita seal, and then bahagian cutout fuse dengan neutral kita perbaiki seal dia. Sebelum ni dia kosong. Dia stiker ni tengok pun sini pun macam tiada. Kita tidak tahulah dia ada pasang, dia ada bagi lekat ataupun tiada. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electric City Sendirian Berhad, Datuk Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid, seiring dengan kemajuan teknologi, pihaknya juga akan terus meningkatkan usaha membanteras kegiatan penggunaan elektrik secara curang ini bagi menjamin setiap taktik yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dapat dipatahkan. Apa yang kita laksanakan ialah untuk bertukar maklumat pendapat dengan utility lain, terutamanya dari Peternakan Nasional dan sebagainya, apa kaedah-kaedah yang mereka jumpa dari segi kreatif. Begitu juga kita akan berkongsi juga. Jadi kita mempelajari satu sama lain bagaimana kaedah-kaedah baru ini dilaksanakan ketika ini. Itu satu. Keduanya, yang saya rasa boleh membantu juga ialah mendapatkan informasi daripada pihak-pihak termasuk orang awam lah, untuk memberikan maklumat sekiranya mereka dapat perbuatan-perbuatan yang mungkin menjurus kepada keadaan ini. Jadi itu boleh membantu. Maksudnya informasi tersebut adalah amat berguna untuk kita terus mengenal pasti tempat premis yang terbabit. Siasatan lanjut akan dijalankan oleh Suruhanjaya Tenaga. Jika didapati bersalah, pemilik premis boleh didakwa di bawah seksyen yang berkaitan Akta Bekalan Elektrik 1990 melibatkan denda sehingga RM1 juta atau penjara sehingga 5 tahun bagi kesalahan pertama. Untuk kesalahan kedua dan seterusnya, denda sehingga RM5 juta atau penjara 10 tahun atau kedua-duanya. 5 premis diperiksa dalam operasi 3 hari ini yang melibatkan kerugian lebih RM250,000 kepada SESB. Halimdin 999. Ini pula laporan mengenai kes samun di Machang, Kelantan. Hasil risikan dan maklumat orang awam, Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Machang melancarkan operasi mengesan suspek kes samun. Operasi diketuai Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah ASP Muhammad Firdaus Muhammad. Jadi tuan, apa operasi kita pada malam ni? Operasi kita pada malam ni adalah tangkapan yang kita syaki berada di Kampung Kemahang
Labok, Kelantan, yang mana suspek ini telah dikenal pasti melalui bisikan oleh pegawai risik operasi JSJ Machang serta anggota detektif yang telah pun mengenal pasti suspek ini berada di mana sekarang. Boleh, buka pintu. Menyedari kehadiran polis mengepung lokasi luar rumah, suspek bertindak cuba melarikan diri. Masuk dulu. Dia atas bomba dah. Jaga pintu. Silakan masuk. Berlaku sedikit pergelutan semasa serbuan, namun suspek berjaya dibekas. Jangan melawan. Kedua-dua suspek yang berada di rumah tersebut iaitu dua adik-beradik yang berumur antara 26 dan 29 tahun telah ditangkap ekoran maklumat berkaitan dengan kes samun yang berlaku baru-baru ini yang disiasat di bawah Seksyen 395 dan Seksyen 397 Kanun Siasaan. Ada buat apa? Kejap. Demi Allah tak ada. Demi Allah tak ada. Sabar, tenang. Tenang. Bapa muda buka pintu. Takut, Takut. Goyaklah polis kan? Takut, Tadi polis mari tengok ke apa? Saya duduk bilah baju basuh dengan mesin basuh. Macam mana duduk bilik tadi? Saya bawa dia lari takut tak tahu nak lari. Lari? Tak tahu nak lari mana. Saya ada kalah tu kalau lari. Tak ada cik, saya ikhlas, tak ada cik. Sebelum ni? Dulu saya pernah nakal, Saya tak kena. Apa dia siasat dulu? Suspek dikendaki bagi membantu siasatan satu kes samun. Beberapa barangan yang mencurigakan ditemui ketika pemeriksaan di dalam sebuah bilik. Suspek gagal memberi kerjasama kepada pihak polis. Pihak polis mula menyerbu masuk rumah dan setelah diperiksa, didapati dalam salah sebuah bilik terdapat komponen motosikal yang diragui statusnya. Semasa pemeriksaan dijalankan di dalam rumah tersebut, iaitu di dalam bilik juga telah menjumpai beberapa komponen-komponen kenderaan dan pemeriksaan yang dibuat ke atas satu kulit enjin dijumpai di dalam bilik tersebut yang mana berdasarkan kepada nombor enjin yang tertera pada kulit enjin tersebut tidak mempunyai sebarang rekod semakan melalui sistem yang dibuat. Kedua-dua suspek didapati positif ujian saringan air kencing. Seorang daripadanya turut mempunyai beberapa rekod jenayah lampau. Pihak kami akan memohon tahanan riman ke atas suspek untuk siasatan lanjut berkaitan dengan kes samun tersebut dan juga siasatan berkaitan dengan komponen kenderaan yang dijumpai di dalam bilik tersebut. Muhammad Ros Abdullah, 999. Dia orang ni cok, tak ada masukkan secara haram, dia cuma buat pasport je. Dia tak ada cok kemasukan. Pendatang asing tanpa izin parti menyamar sebagai nelayan tempatan setelah dipindahkan dari bot seberang di sempadan perairan antarabangsa. Namun, modus operandi menyelundup parti cara ini berjaya ditupaskan pihak berkuasa menerusi op benteng yang dijalankan di perairan Skincan, Selangor. Saya, Sofia Nur Solehatun, menyertai operasi ini. Dalam usaha membanteras kemasukan pendatang asing tanpa izin parti, 81 pegawai dan anggota dari 3 agensi melaksanakan op bersepadu Benteng COVID Brigade Tengah siri ketiga. Antara agensi yang terlibat adalah Pasukan Gerakan Am PGA, Brigade Tengah, Pasukan Polis Marine Wilayah 1, Pelabuhan Klang dan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Baik, Tim 999 mengikuti operasi bersepadu Benteng COVID Brigade Tengah di mana kami memulakan perjalanan kita daripada Pengkalan Port Klang tadi untuk sampai ke 2 lokasi di mana kita menerima informasi yang terdapatnya pergerakan pendatang asing tanpa izin di Skincan dan juga Kuala Selangor. Jadi perjalanan ini mengambil masa selama 2 jam hingga 2 jam setengah dan kami akan ke lokasi untuk melihat jika maklumat yang kami terima itu pastinya menunjukkan kita sebarang kelakuan mencurigakan ataupun jenayah yang dilakukan oleh pendatang asing tanpa izin.
Dan kita difahamkan yang sebenarnya modus operandi bagi pendatang asing tanpa izin ini dia berubah daripada operasi sebelumnya. Jadi mungkin tuan nak kongsikan apakah taktik mereka yang terkini? Okey, untuk makluman kita semua, modus operandi pendaratan parti ke Malaysia pada sebelum ini lain cara dia. Maksudnya sebelum ni dia panggil longgo. Maknanya dia akan masuk dengan bot pompom, bot pancung dengan kuantiti yang lebih kurang 60 hingga ke 70 orang. Itu yang mana modus operandi yang sebelum ni lah. Jadi yang sekarang ni modus operandi dia orang mendarat, mereka menumpang dalam kuantiti yang sikit, menumpang bot-bot nelayan tempatan. Modus operandi baru golongan parti ini adalah mensasarkan kawasan jeti Bagan Sekincan, Sabak Bernam sebagai lokasi mendarat. Tekong, turun ambil tali. Difahamkan kos setiap perjalanan dari sempadan perairan antarabangsa sehingga ke jeti adalah di antara RM800 hingga RM1,500. Baik, sebaik saja sampai di perairan Sekincan, kami menemui sebuah bot nelayan dan ketika ini kita sedang melakukan pemeriksaan dan menjumpai 5 pendatang asing tanpa izin tidak mempunyai dokumentasi sah yang mempunyai pasport yang telah pun mati, dan kita sedang melihat pihak berkuasa menjalankan pemeriksaan sebaik mungkin untuk melihat jika terdapatnya sebarang unsur jenayah, dadah dan sebagainya. Bot. Malaysia. Myanmar Malaysia naik kereta. Setelah disoal siasat, ada di antara mereka yang mempunyai pasport tetapi tidak memiliki sebarang cop memasuki Malaysia. Dan individu di sebelah saya ini tidak mempunyai sebarang dokumentasi, tidak mempunyai sebarang pasport. Dan kami difahamkan bahawa dia mungkin telah pun memasuki perairan negara kita dengan menggunakan servis daripada bot nelayan ini. Ada juga di kalangan warga asing ini ditawarkan pekerjaan sebagai nelayan sebelum memasuki perairan negara. Sebagai pekerja, mereka tidak dikenakan sebarang bayaran untuk urusan seluduk masuk. Pasport mana? Terima kasih. Berapa ada pasport? Tak ada, dia orang ni cop. Tak ada masukkan secara haram. Dia cuma buat pasport je. Dia tak ada cop kemasukan. Keluar daripada negara dia pun tak ada. Cuma pasport kosong je ada. Bot Malaysia akan hampa di tengah laut. Dia kata ada kerja kosong, dia terus naik. Dia tak ada masuk melalui pintu. Itu yang daftar lah ni. Demi sejebis harapan untuk kelangsungan hidup, mereka sanggup melakukan apa sahaja untuk memasuki negara kita. Dan kita menemui bot nelayan yang kedua, di mana kita juga menjumpai antara warga asing ini yang mempunyai pasport tanpa sebarang dokumentasi masuk atau keluar daripada negara mereka ataupun memasuki negara kita. Jadi mereka tak pun menyalahi undang-undang dan akan dikenakan tindakan selanjutnya. Selepas ini kita akan membawa mereka semula pulang ke pangkalan untuk tindakan dokumentasi dan tindakan undang-undang yang seterusnya. Menurut Komander Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Tengah, SAC Muhammad Abdul Halim, polis berjaya menahan 28 parti serta merampas 7 bot bersama pelbagai jenis barang yang disyaki digunakan di dalam aktiviti penyeludupan migran. Kesemuanya dianggarkan bernilai lebih RM4 juta. Bagi kesalahan tangkapan operasi pada kali ini, mereka akan dituduh di bawah Seksyen 26A Atisum tahun 2007 dan Seksyen 4 SOSMA, langkah-langkah pencegahan khas, yang mana akan memberi kesan juga kepada pemilik-pemilik bot, untuk kesihatan kepada pemilik-pemilik bot yang mana mereka kurang prihatin tentang
penggunaan bot-bot mereka ni yang digunakan untuk membawa parti. Sofia Nur Solehatun, 999. Di Pulau Pinang baru-baru ini, tular di media sosial seorang lelaki yang menolak keluar isterinya sendiri dari dalam kereta yang sedang dinaiki mereka. Kejadian dipercayai disebabkan oleh masalah rumah tangga. Wartawan Hani Hezwina Kahar mengunjungi semula lokasi kejadian bersama anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut. Saksikan laporannya. Tolong siapa-siapa weh. Tolong weh. Perempuan lah. Suami tolak isteri dari kereta. Video sebuah kereta dipandu secara berbahaya dengan pintu penumpang terbuka di Jalan Magazin Pulau Pinang tular di media sosial 29 Ogos lalu. Dan rakaman tersebut dibuat daripada situ sehinggalah kurang daripada maklumat ini, pihak polis telah segera melaksanakan siasatan dan mendapati insiden ini berpunca daripada satu kejadian pergaduhan di antara suami dan isteri, yang mana pada jam lebih kurang 10.30 malam kita telah menerima satu laporan polis yang telah dibuat oleh seorang wanita yang dipercayai yang salah seorang bangsa yang dalam video berkenaan yang terjatuh daripada kereta tersebut. 999 mengunjungi semula ke tempat kejadian bersama Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sufian Santok. Hasil daripada siasatan yang kita jalankan, kita telah melaksanakan tangkapan pada malam yang sama terhadap suami kepada perempuan ini, dan hasil semakan daripada rekod lampau mendapati suspek ini mempunyai satu rekod lampau disabitkan dengan kes jenayah dadah dan juga didapati dikandaki dalam satu kes pecah rumah di kawasan Pulau Pinang pada tahun 2019, dan hasil ujian saringan air kencing mendapati suspek negatif daripada ataupun bebas daripada pengaruh dadah. Pergelutan antara suspek, seorang penganggur dan isterinya itu dipercayai berlaku kira-kira 200 meter bermula dari kawasan Pengkalan Weld sehingga ke Jalan Magazin. Di sini merupakan lokasi kejadian di mana penganggur tersebut menolak keluar isterinya daripada kereta yang mereka naiki. Dan melihat keadaan lalu lintas di sini, sekiranya kejadian ini berlaku pada waktu siang, kebarangkalian bagi mangsa untuk dilanggar oleh kenderaan yang menggunakan laluan ini adalah amat tinggi berbanding pada waktu malam kerana kesesakan lalu lintas dan kereta yang amat banyak. Perempuan weh. Muka dia pecah bro. Menurut ACP Sufian Santok, mangsa dipercayai mengalami kecederaan di bahagian mulut dan leher akibat kejadian tersebut. Namun, anak pasangan terbabit yang turut berada di dalam kereta tidak mengalami sebarang kecederaan. Buat masa ini, suspek dilepaskan dengan jaminan polis memandangkan beliau masih lagi menerima rawatan di sebuah hospital akibat dijangkiti ataupun terkena demam tinggi. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan Seksyen 18 Akta Keganasan Rumah Tangga 1997. Menemani suaminya di pusat hiburan atas alasan ingin mengawasi suaminya daripada berpoya-poya dengan wanita lain. Pasangan suami isteri itu dikesan ketika sebuah serbuan dijalankan di sebuah pusat hiburan yang ingkar PKPP di Kuah, Langkawi. Jam 2 pagi, sebuah pusat hiburan di Jalan Bunga Raya Kuah, Langkawi diserbu polis kerana ingkar perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP.
Lelaki sebelah kanan saya, perempuan semua sebelah kiri. Serbuan menerusi Ops Pusat Hiburan ini dilakukan bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Langkawi. Ketika serbuan, 29 pelanggan termasuk seorang pemilik premis hiburan ini dipercayai sedang leka berhibur sambil meneguk minuman keras. Lebih mengejutkan, pasangan suami isteri berusia 40 tahun ini antara pelanggan di sini. Artinya saya beli naik sini terang sebab saya tahu dia ada boyfriend. Oh, dia ada girlfriend ni, dia ikut suami ni. Tapi dia tak dengar cakap saya, dia tak mau. Dia tak mau dengar cakap saya. Anak macam mana? Ya? Anak macam mana? Anak tu? Ada 4 orang. Yang sulung umur 16, yang kecil umur 6 tahun. Gaduh kat siapa tak gaduh. Isteri siapa tak tidur. Kau bawa bini kau? Bawa lah. Ha? Bawa lah. Oh, bini kau datang sini? Ha? Dia nak ikut ke? Kau ajak? Tak, dia nak ikut. Kau ajak lah? Ajak lah. Dia tak percaya kat hang. Boleh jadi. Pemeriksaan polis mendapati pusat hiburan ini turut dilengkapi 8 kamera litar tertutup CCTV bagi memantau kehadiran pengunjung. Sila lalu pintu belakang. Itu modus operandi mereka bagi pusat hiburan ini ketika perintah kawalan pergerakan pemulihan. Jika dapat lihat, hanya orang-orang tertentu sahaja dapat memasuki kelab ini. Kesemua pengunjung berusia lingkungan 16 hingga 40 tahun dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Langkawi bagi ujian saringan air kencing. Hasil ujian 6 positif dadah jenis metafetamin dan ganja dan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Mereka bersama pengunjung yang lain turut dikenakan kompaun RM1,000 mengikut Seksyen 3-7 PKPP 2020 kerana melanggar perintah kawalan pergerakan pemulihan. Polis menegaskan tindakan undang-undang akan diambil terhadap premis hiburan terbabit kerana ingkar arahan larangan yang masih belum membenarkannya beroperasi. Disangka mabuk ketika memandu, sebaliknya hayal akibat pengambilan dadah. Namun, tindakan seorang lelaki itu jelas membawa padah apabila kenderaan yang dipandunya melawan arus sehingga melanggar sebuah kenderaan lain dan sempat dirakam oleh seorang pengguna jalan raya. Kejadian tersebut dilaporkan berlaku di Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur dan video memaparkan tindakan tidak berhemah pemandu ini menjadi tular di laman media sosial dengan lebih 60,000 tontonan. Rata-rata warga maya yang menonton video tersebut mengkritik tindakan lelaki berkenaan yang memandu di bawah pengaruh dadah. Dan Encik Faizal di antara 60,000 warganya yang telah pun menonton video tersebut, apakah pendapat melihat tindakan suspek tersebut? Bagi saya benda ni tak patut berlaku lah sebab ialah memandu dalam keadaan yang tak normal di bawah pengaruh dadah. Memang agak mengecewakan sebab ada lagi warga Malaysia yang masih lagi melakukan perkara yang tak patut lah. Ialah kita memandu
tapi dalam keadaan yang tak normal sebab pengaruh dadah. Jadi benda tu tak wajar. Dalam keadaan kesibukan lalu lintas juga, kita melihat pelaku ni menyalahi undang-undang dengan melawan arus di jalan raya. Jadi apa pendapat berkenaan kelakuan itu? Pada saya memang tak patut. Ialah memandu dalam keadaan yang melawan arus. Lepas tu lagi bawa anak lagi kat belakang. Memang tak bertanggungjawab lah bagi saya. Bawa anak dengan keadaan yang memandu tanpa mengikut undang-undang memang membahayakan family dia, anak-anak dia. Bagi Akilah, kesan pengambilan dadah jelas membawa keburukan. Apatah lagi memandu dalam keadaan di bawah pengaruh dadah. Bagi Cik Akilah sendiri, bagaimana sebenarnya cara untuk kita menjaga tanggungjawab kita sebagai seorang pengguna jalan raya? Saya rasa kalau as a driver, kita tak patutlah ambil dadah atau bawa kereta dalam keadaan yang di bawah pengaruh dadah atau pengambilan alkohol. So saya rasa tak patutlah kot bawa kereta. Lagi macam kalau kita tengok dalam video tu pun siang hari. So saya rasa tak patut. Viral 999 bertemu Ketua Polis Daerah Dangwangi, ACP Muhammad Fahmi B. Subhanatan Abdullah untuk mendapatkan rincian kes ini. Baik Tuan, apakah perkembangan terkini kes ini dan difahamkan juga bahagian siasatan jenayah juga terlibat dalam menyelesaikan kes ini Tuan? Okey, bagi suspek dalam kes ini, beliau telah melakukan satu kesalahan iaitu memasukkan dadah di dalam badan. Iaitu merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 15/1/A di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Dan bagi kes ini, untuk makluman, suspek telah pun dituduh di mahkamah pada 8 hari bulan September yang lepas. Walau bagaimanapun, suspek ini tidak mengaku salah dan buat masa ini telah dibebaskan dengan jamin mahkamah. Bagi kes ini, pada asalnya, suspek telah ditangkap oleh Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur pada 5 hari bulan September, iaitu 1 hari selepas kejadian. Cuma difahamkan pihak JSPT KL akan merujuk kes ini kepada Timbalan Poda Awal Raya dalam Bengkel Harapan untuk mendapatkan keputusan. Jadi bagi penglibatan bahagian siasatan jenayah narkotik Dangwangi pula dalam kes ini, ialah selepas suspek ditangkap, suspek telah dibawa ke IPD Dangwangi untuk menjalani ujian saringan awal air kencing. Sekiranya suspek didapati disabitkan kesalahan bagi kesalahan di kemudian hari, suspek ini boleh dikenakan hukuman iaitu denda tidak lebih daripada RM5,000 ataupun penjara tidak lebih daripada 2 tahun, dan selain daripada itu, suspek ini juga boleh dikenakan pengawasan sehingga tempoh 2 tahun. Menurut laporan, hasil ujian saringan air kencing yang dijalankan ke atas lelaki berusia 35 tahun itu didapati positif dadah jenis ketamin. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan ataupun laporan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Biasakan pembudayaan norma baharu bersama hentikan wabak COVID-19. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Saya Sofia Nur Solehatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.